Baik, daripada bapa mereka, patah balik ayat 47, bapa ya, datuk nenek mereka itu, wa zurriyatihim, dan zuriat keturunan mereka. Ya, titih-titih ke bawah tu, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Ya, wajtabainahu. Kemudian Allah kata, dan kami pilih mereka. Ya, pilih mereka, angkat darjat mereka tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita sambung semula tadabbur Al-Quran kita, dan kita berada dalam surah Al-An'am. Cuma ayat dia tu saya tak ingat. Berapa? 87. Oh, dia nama Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung surah Al-An'am ayat 87. Suratul An'am ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan daripada abaihim, bapa-bapa mereka, maknanya datuk nenek sekali lah ya, sebelah atas tu bapa-bapa mereka. Bapa-bapa kepada nama-nama yang disebutkan sebelum ini. Ya, disebutkan sebelum ni Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dalam tu ada sebut Nabi Daud. Kemarin ada satu kuliah, ya, kuliah subuh semalam, ada satu soalan teringat pasal Nabi Daud ni. Penanya tu, dia tanya dalam kuliah semalam, ada seorang penceramah menyatakan bahawa Nabi Daud alaihi salam bukan Rasulullah. Nabi Daud alaihi salam bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasul lah, bukan Rasul. Dia cuma Nabi saja. Dia tak jadi Rasul. Ya, sebab pangkat Nabi dengan Rasul mana lebih tinggi? Rasul. Rasul. Ya. Maknanya sebelum jadi Rasul mesti jadi Nabi. Sebelum jadi Rasul mesti jadi Nabi. Jadi setiap Rasul itu adalah Nabi. Ya, setiap Rasul adalah Nabi. Dia jadi Nabi dulu, kemudian dia naik pangkat jadi Rasul. Ya. Jadi setiap Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak semua Nabi ini diangkat menjadi Rasul. Jadi soalan dia ialah, ya, ada penceramah ataupun ada ustaz menyatakan bahawa Nabi Daud ni dia cuma Nabi saja, dia bukan Rasul. Ya, jadi dia minta pandangan saya. Saya pun kata wallahu a'lam. Saya duk ngaji kata Nabi Daud tu Rasul. Kan? Kita baca lagu 25 Rasul pun ada Nabi Daud. Jadi celah mana yang penceramah ni, ustaz ni kata Nabi Daud tu bukan Rasul. Saya kata kena tanya dia lah. Tanyalah ustaz tu. Dia tanyalah orang lain, sebab dia kata dalam masjid ni juga dia kata kan. Tanyalah tu imam ke, tanya pengurusi masjid ni, orang gitulah. Tanyalah tengok apa dalil dia. Kalau dia boleh bawa satu dalil dalam Quran atau dalam hadis, Daud bukan Rasulullah, tak apalah. Hadis tu sahih, clear, kita terima lah. Kan? Kalau dia tak boleh bawa dalil, tak boleh bawa dalil,
Tak boleh terima lah. Sebab selama ni kita mengaji, para ulama menyatakan bahawa Daud adalah Nabi dan Rasul. Jadi macam mana dia nak batalkan kenyataan itu? Dia mesti bawa dalil yang kukuh. Dia mesti bawa dalil. Kerana beratus-ratus ulama menyatakan Daud adalah Nabi dan Rasul. Dia kena bawa satu ayat Quran, satu hadis. Yang sahih menyatakan Daud bukan Rasul, cuma Nabi saja. Kalau ada, kita terimalah. Kalau tak ada, maknanya kataan dia tu silap lah. Barangkali dia tertukar kot Daud dengan Daniel kot. Ada Daniel kan? Daniel ada kan? Wallah. Wallahualam. Saya bayang itu kot. Daniel kot. Barangkali penceramah tu silap sebut ataupun yang tanya tu silap. Ustaz penceramah tu kata Daniel, dia dengar-dengar Daud. Ni menarik ni. Ustaz ni kata kan? Lebih kurang ada kan. Wallahualam. Dia duduk lena. Tahu kan? Dengar-dengar Daud bukan Rasul ya. Wallahualam. Tapi saya minta kajilah ya, tanya baliklah ya ustaz penceramah tu ya. Tapi maknanya Daud ni satu nama yang besar kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim beberapa kali. Jadi kita tengok sini ayat 84 tu surah Al-An'am, wa min zurriyyati Dawud, daripada zuriatnya, zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam tu ada Nabi Daud ya, ada Nabi Sulaiman. Bukan kaleng-kaleng lah, bukan calang, tidak kaleng-kaleng tu. Bukan jalan-jalan lah nak sebut ni ya. Amaran dia mesti satu tokoh yang besar, dia raja yang sudah tentu di kalangan zuriat keturunan Nabi Ibrahim yang ramai itu, maka dia adalah terpilih untuk menjadi rasul ya. Baik, daripada bapa mereka, patah balik ayat 47, bapa ya, datuk nenek mereka itu wa zurriyatihim, dan zuriat keturunan mereka ya, titih-titih ke bawah tu, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka ya. Wajtabainahu, kemudian Allah kata dan kami pilih mereka ya, pilih mereka, angkat darjat mereka tu, angkat darjat mereka, istiba, pemilihan daripada Allah ataupun istifa ya. Allahu yastafi, Allah Ta'ala yang memilih, yastafi, memilih, minal malaikati rusulan wa minan nas ya. Allah Ta'ala yang pilih para rasul di kalangan malaikat dan juga para rasul di kalangan manusia. Jadi dia bukan boleh minta, bukan boleh isi borang, ya Allah jadikanlah aku rasulmu ya Allah. Jadi ada pilihan ya, ishtabainahum, Allah Ta'ala pilih mereka, ataupun Allahu yastafi, Allah Ta'ala memilih ya, memilih. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Al-Mustafa. Al-Mustafa maknanya yang terpilih. Yang terpilih, yang disucikan. Safi itu suci, Al-Mustafa yang disucikan. Ya. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, ijtabainahum, Allah Ta'ala pilih. Kemudian wahadainahum, dan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus ya. Baik, di kalangan mereka ini ya, cerita-cerita mereka ini, antara yang disebut dalam ayat 85 itu adalah Zakaria, Yahya, Isa ya, Ilyas ya. Baik, saya nak tarik perhatian kepada isu Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi dikaitkan dengan Nabi Isa alaihi salam ya. Ashabul Kahfi dikaitkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Isunya ialah sama ada Ashabul Kahfi ini Muslim ataupun Kristian ya. Sama ada Ashabul Kahfi ini Muslim ataupun Kristian ya. Boleh? Boleh? Apa dia?
Baik, yang pertama, Ashabul Kahfi ni bilakah zaman dia? Adakah zaman dia itu zaman sebelum Nabi Isa? Tak nampak tak? Warna apa nampak? Tak sikit. Pasal nak kelih atas lagi. Nabi Isa alaihissalam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adakah mereka di sini ataupun mereka di sini? Ada pandangan ulama menyatakan bahawa Ashabul Kahfi di sini sebelum daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Ashabul Kahfi di sini sebelum Nabi Isa, tidak timbullah soalan Kristian itu. Tak timbul soalan Kristian itu ataupun Nasrani itu. Okey. Tetapi sebahagian para ulama menyatakan Ashabul Kahfi di sini. Ashabul Kahfi di sini selepas daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka ada kaitan lah. Ada kaitan juga. Ada kaitan dengan. Baik, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beza berapa tahun? Beza Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berapa tahun? Lebih kurang 600 tahun. Lebih kurang 524 tahun. Beza Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ni macam mana? Tahun 2024 tolak 1500. Tahun 2024 tolak 1500. Kan? Sekarang 2024. Nabi Muhammad dengan kita 1500 tahun. 1445 tu hijrah. Tambah 53, lebih kurang 1500 lah. Okey. Jadi beza tu. Ashabul Kahfi tidur berapa lama? 309 tahun. Tolak 309 tahun. 309 tahun. 4 tolak 9, 5. 115 tahun je. Maknanya beza sini dah 309 tahun tidur. Beza sikit. Dengan Nabi Isa ni, kita katalah 60 tahun. Apa dia? Ni. Oh, ni 5 tolak 3, sorry. 5 tolak 3, 215. Katalah sini 60 tahun, katalah sini berapa? 100 lebih lah. Ya. 100 lebih. 100 tahun lebih, ya. Ataupun 180 kah? Tak sampai. 160 kah? Ya, baik. Wallahu a'lam, lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang, sebab dah tidur 300 tu, Baik, jadi sini. Jadi kita nak panggil apa ni? Nak panggil mereka ni Muslim ke Kristian ke? Sebab yang bertelingkahnya itu nak cerita panggilan tu. Cerita panggilan tu. Muslim atau Kristian, ya. Baik, di sini kita tengok dalam Al-Quran, ya, apakah nama kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, Qala man ansari ilallah. Nabi Isa bertanya, man, siapakah pembantu-pembantuku? Ansar makna pembantu, penolong. Pembantu, nasoro, kata akar dia nasoro makna tolong. Nasoro makna tolong. Idza jaa nasrullah. Nasrullah, apabila datang bantuan Allah. Ya, bantuan. Jadi ansar, nasara, pembantu. Siapakah pembantu-pembantuku kepada jalan Allah? Nabi Isa tanya, ya. Qala al-hawariyun, berkatalah orang hawariyun, qala al-hawariyun,
nahnu ansarullah. Ya, kami adalah pembantu-pembantu agama Allah. Okey. Ansar. Jadi Ashabul Kahfi ni dia ada nama Nasrani. Nasrani, Nasara, Nasrani. Ansar, Nasrani. Orang yang bantu tu Nasrani lah. Salah satu maksud dia. Ada Nasrani tu, Nasara tu nama tempat. Tapi salah satu maksud lagi lah. Daripada perkataan ni lah, Ansar, Nasara ni jadi Nasrani. Orang yang membantu. Ya. Itu asal usul perkataan Nasrani. Nasara tu jamak, plural dia. Nasrani, Nasara. Nasrani. Jadi ada kaitan tak? Ansar, Nasrani. Jadi mereka pengikut Nabi Isa ni Islam tak? Mana dalil Islam? Mana dalil Islam? Sambung ayat ni. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Mensaksikanlah bahawa kami Hawariyun ni adalah Muslim. Tapi dalam bahasa Nabi Isa lah, bahasa Yahudi itulah. Bila translate kepada Arab, dia jadi Muslim, jadi Ansar. Jadi ada Ansar, ada Muslim. Jadi kalaulah Ashabul Kahfi kita ambil pandangan selepas zaman Nabi Isa, maka mereka ni Nasrani dan mereka ni Muslim. Mereka ni Nasrani dan mereka ni Muslim. Kita pun Nasrani, Muslim. Siapa mengaku? Siapa Nasrani sini? Dalam maksud membantu agama Allah. Man ansari ila Allah. Siapa nak membantu agama Allah? Mengaku sebab. Siapa Ansar? Siapa Nasrani? Kita ambil bahasa. Linguistik. Linguistik bahasa. Ansar pembantu. Nasrani yang membantu. Jadi boleh tak kita kata Nasrani? Kita ni Nasrani? Boleh. Dari sudut bahasa. Tapi Ustaz, bukan nama agama. Ya, lepas tu. Evolusi dia tu. Asal-asal dia tu, dia daripada sinilah. Ansar, pembantu. Sahabat Nabi, Ansar. Muhajirin Ansar. Muhajirin yang hijrah. Ansar tu yang bantu. Yang bantu sahabat Nabi, yang bantu Nabi tu namanya Ansar. Jadi sahabat Nabi Ansar. Nasrani ke? Allah. Right. Jadi Ansar ni jelaslah, di Nasrani kita kurang biasa. Tapi kalau kita tengok sumber kataan dia, Nasara bantu. Baik. Nasrani Muslim. Betul. Jadi ataupun kita kata Ansar lah senang. Ansar. Ansar. Baik. Ansar Nasrani sekarang ni, bila bahasa sekarang ni dia jadi apa? Dia jadi Kristian. Kan? Ataupun Arab dia tak kata Nasrani sekarang, dia kata Masihi. Al-Masihi. Al-Masih. Kan? Jadi tengok Arab tu dia kata ana Masihi. Ana Masih, saya orang Masih. Kristian, Masih. Kan? Saya Dinul Masih, agama Masih. Dia tak kata Dinul Kristian. Kristian tu bukan Arab, kata Inggeris kan. Dia Dinul Masih. Masih, istilah tu, istilah. Maknanya istilah Kristian ni dia baru lagi. Mungkin zaman ni kot, sebelum zaman-zaman ni baru muncul Kristian ni, istilah ni. Istilah baru tu. Tapi istilah tu bila tengok dalam kamus, contoh dia kata Christian, someone who follows
the teaching of Jesus. Someone who follows the teaching of Jesus is a Christian. Someone who follows the teaching of Jesus is Christian. Jesus tu Nabi Isa kan? Itu salah satu makna lah dalam kamus kan? Ya. Follower of Christ. Christ kan? Kita tengoklah. Dalam kamu ada kata Christ, followers of Christ. Ada yang kata following the teaching of Jesus. Ada beberapa kamus. Beberapa kamus. Baik, jadi istilah macam itulah. Nak sebut Kristian ke, Nasrani dan sebagainya. Baik, saya tak tekankan sangat soal tu. Saya tak tekankan sangat soal istilah tu. Yang saya nak tekankan, jelas benda ni kan? Nampak dia punya punca permasalahan tu. Punca. Sebab Nasrani pun sekarang ni kalau kita tengok, dia jadi kalau Nasrani ni ini elok, kan elok. Tapi bila Nasrani yang kata waqalatin nasara Masih itu ibnullah. Ni Nasara ni dah kata Isa al-Masih anak Allah. Dia ada evolusi dah tu. Kalau Nasrani dengan makna ni lain. Tapi Allah menyatakan Nasara juga menyatakan bahawa Isa al-Masih adalah anak Allah. Jadi bila kita kata Nasrani, adakah rujuk kepada sini atau rujuk kepada sini? Kan? Mana yang asal tu tak apa ada lah kan? Tak apa ada dah sekarang ni. Dia lebih ke arah sini lah. Tapi boleh tak masuk pada sini? Boleh juga kan? Baik. Itu maknanya permainan istilah nama, nak bubuh nama Nasrani ke, Kristian ke dan sebagainya. Baik, yang penting saya ingat ada dua perkara, iaitu yang pertama, mereka ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nak bubuh nama apa tak kisahlah. Tapi mereka innahum fityatun aman. Yang pertama, innahum fityatun amanu. Mereka ni adalah para pemuda yang beriman. Bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, yakni dengan Allah. Wa zidnahum huda, dan Allah tambah hidayah bagi mereka. Yang tu crystal clear. Bahawa itulah nas Quran menyatakan mereka tu beriman. You nak bubuh nama apa, tak ada masalah. Itu kita punya pasal lah. Tapi mereka tu beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda yang beriman. Yang kedua, kita duk cara dalam ni, rupanya Allah Ta'ala dah bagi jawapan dah. Ayat 22 Suratul Kahfi itu. Sayaquluna salasatun rabi'ahum kalbuhum. Akan ada orang kata Ashabul Kahfi 3. Yang keempat anjing. 3 orang. 3 orang, yang keempat tu anjing. Wa yaquluna khamsatun. Akan ada orang kata Ashabul Kahfi 5. Yang keenam itu anjing. Rajman bil ghaib. Sangkaan terhadap perkara ghaib. Agak-agak je tu. Kemudian wa yaquluna sab'atun. Akan ada orang kata Ashabul Kahfi 7. Yang ke-8 anjing.
Jadi jawapan dia 3 atau 5 atau 7. Jawapan dia Allah kata qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku Allah lebih tahu tentang bilangan mereka. Ha. Jadi isunya tentang bilangan. Jawapan dia, katakanlah wahai Nabi, Allah lebih tahu bi'iddatihim, tentang bilangan mereka. Iddah tu bilangan mereka. Allah lebih tahu. Tapi Allah bagi jawapan tak? Tak. Buat apa sebab Allah tak bagi? Ha? Ya. Jelas kan? Tapi Quran dia nak cerita benda remeh-temeh macam tu kah? Tak. Quran bukan nak bawa tu. Quran dia hudan wa nur, dia nak bagi petunjuk. Bukan nak suruh baik cari bilangan tu. Itu kajian arkeologi tu. Kamu carilah tu hal dunia tu. Quran nak cerita mereka ni beriman, mereka ni gigih jaga iman, usaha jaga iman. Itu panduan ni dah. Bukan nak cerita bilangan. Jadi Allah kata Allah tahu. Allah tak beritahu je bilangan sebenar. Kemudian Allah kata ma ya'lamhum, tidak mengetahui akan mereka. Daripada bilangan tu Allah ubah kepada mereka. Mereka tu siapa? Bukan lagi bilangan dah. Pemuda tu tidak mengetahui tentang Ashabul Kahfi tu, hakikat mereka yang sebenar. Siapakah mereka, nama mereka apa, asal mana. Tak ada siapa tahu. Illa qalil, kecuali sikit sangat. Adalah beberapa orang yang tahu. Boleh, jangan tanya, saya tak tahu. Ma ya'lam wa. Jawapannya Allah lah. Saya tak masuk dalam golongan tu. Dalam golongan qalil tu. Saya tak masuk dalam golongan tu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak mengetahui bilangan Ashabul Kahfi melainkan sikit sangat. Saya tak masuk dalam golongan tu. Anda tak tahu? Tanya boleh. Habis tu? Fala. Habis tu? Fala tumari, jangan bergaduh. Jangan bertengkar. Jangan berbahas fihim, pada mereka, pada Ashabul Kahfi ni. Termasuklah agama mereka ni. Mereka beriman lah. Jangan nak bahas dalam-dalam. Allah dah bagi. Sekarang kita dah langgar perintah Allah. Kita bergaduh. Gaduh je. Ada 3-4 kan, ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul, tuduh. Allah dah bagi. Fala tumari, jangan bergaduh. Fihim, tentang Ashabul Kahfi. Jangan berdebat. Kecuali mira'an zahira, perdebatan yang zahir. Maksudnya sembang kedai kopi dia. Sembang kedai kopi, bahasa saya lah. Mira'an zahira tu saya gambarkan cara dia lah sembang kedai kopi. Ataupun sembang di lampu isyarat, tunggu lampu isyarat hijau naik motor tu, sembang kat situ ya. Zakat tu boleh sembang. Atau minum teh tarik segelas kan. Agak-agak hang Ashabul Kahfi berapa? Nasrani ke? Sembang habis teh balik dah. Tak ada lah nak kata putus sahabat, tak ada lah nak kata tuduh sesat. Tu mira'an zahira tu macam tu je. Allah bagi takat tu boleh sembang. Jadi sekarang kita sembang macam tu kah? Kalau kita bergaduh sungguh? Kita bergaduh sungguh? Kita dah langgar
perintah Allah. Fala tumari fihim. Lepas tu tanya soalan. Allah kata wala tastafti fihim. Jangan kamu minta pandangan, minta fatwa tentang Ashabul Kahfi daripada sesiapa pun. Ustaz, Ashabul Kahfi asal kampung mana? Jangan minta. Ada baca. Ya. Ya. Jadi saya jawab wallahu a'lam lah. Clear kan? Nak jadi cuba saya tak baca. Wallahu a'lam lah. Kita pun nak kata banyak pun tak pandai lah. Kan? Kadang kita terlajak juga kan. Jadi cermat sikit lah, cermat. Jangan cepat sangat. Relax dulu. Ya. Relax dulu. Ya. Benda tak besar mana pun. Chill ya. Chill je lah. Chill gitu je. Tak ada kaitan kita pun. Sebab dia Allah bagi tahu orang itu. Ayat berapa? 7 ke ayat 10 tu. Innahum fityatun amanu. Bubuhlah nama apa pun. Dia beriman. Macam iman kita juga. Dia beriman Allah sebagai Tuhan. Ya. Nabi Muhammad tak ada lagi dalam satu sebagai Rasulullah. Ya. Syariat lain. Yang ketiganya, kalaulah kita cerdik, kita bijak, kita jadikan isu ni sebagai modal dakwah untuk sembang dengan kawan-kawan beragama Kristian sebagai modal dakwah. Ada nak benda nak sembang kan? Sebab benda tu penting tu, dakwah tu penting. Jadi sekarang dah ada peluang sembang. Tapi kita tak gunakan peluang tu. Kita bombang sama kita. Ya. Jadi saya tak buat keputusan, saya tak mau masuk camp ni. Mana-mana sebab saya ikut panduan Quran, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Ya, sembang kedai kopi insya-Allah boleh lah. Ya. Jadi kita ambil prinsip dia ialah menjadikan modal dakwah mereka tu pemuda yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patah balik pada ayat ni. Semua tu beriman tu. Allah Taala bagi hidayah kepada barangkali zuriat keturunan ikhwan tu semua tu. Ashabul Kahfi kalau dia lepas zaman Nabi Isa, dia adalah bau-bau stoking busuk ke. Wallahu a'lam kan. Bau-bau bacang kan. Mungkin ada lah kan. Mungkin lah kan. Sebab dia ikhwan ni. Ikhwan. Saudara-saudara mereka. Dan Allah bagi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Kemudian ayat 88. Zalika hudallah yahdi man yasha min ibadi. Demikianlah hidayah Allah. Allah Ta'ala beri hidayah itu sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak daripada hambanya. Ya, Allah Ta'ala bagi. Ya. Jadi, tengok sini ayat dia. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendak. Betul Allah yang kehendak. Maksudnya kalau Allah tak kehendak, dia tak dapat hidayah. Zalim dah Allah Ta'ala. Baik. Situ kita akan nampak Allah Ta'ala zalim. Saya ni Allah Ta'ala tak bagi hidayah, sebab tu saya jadi jahat. Allah tengok atas usaha kita. Saya dah usaha dah. Tapi nak buat macam mana? Allah Ta'ala tak kehendak saya jadi baik. Allah kehendak saya jadi jahat. Jawab je. Tak mungkin. Allah bagi kan? Tapi Allah tak kehendak. Dah ni postdoc.
Postdoc. Lepas pada PhD dah ni. Postdoc. Postdoctoral. Postdoctoral. Baik. Man yasha, sesiapa yang Allah kehendaki. Baik, kalau orang kata saya jadi jahat sebab Allah kehendak tak bagi hidayah pada saya. Sebab tu saya jadi jahat. Dia hujah dengan ayat ni. Jadi kita tanya dia balik, macam mana kamu tahu Allah tak mau bagi hidayah kepada kamu? Macam mana kamu tahu? Kamu kata dia Allah tak bagi hidayah. Allah tak kehendak saya dapat hidayah. Macam mana kamu tahu? Ada tak dalam wahyu ke? Awak nama sekian-sekian tidak akan mendapat hidayah Allah. Tak ada. Jadi dia atau seseorang mendakwa tanpa ilmu. Nah. Jadi hujah dia terbatal lah. Kan? Jadi ini prinsip dasar Allah bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak mengetahui siapakah yang Allah kehendaki itu. Kita kena usahalah. Sama macam rezeki. Allah dah tentukan rezeki. Allah dah tentukan atau tidak? Dah. Siapakah yang tahu rezeki dia makan tengah hari ni apa? Tak tahu. Jadi kita usaha. Tugas kita usaha. Tugas kita bukan nak tahu apa ketentuan Allah. Allah bagi rezeki apa tengah hari ini. Kan? Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita jangan campur tangan urusan Allah. Kerja Allah Ta'ala. Kita buat kerja kita. Kerja kita usaha. Jadi, cari makan, cari rezeki. Ya? Allah yang akan tentukan. Jadi, hidayah Allah akan bagi kepada sesiapa Allah kehendaki. Kita tak tahu. Tapi Allah suruh kita mencari hidayah. Ya? Baik, Allah bagi hidayah. Kemudian Allah bagi amaran. Ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan jikalau mereka syirik, ya, kufur, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni siapa? Ya, tu semua itulah. Patah balik tu, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Isa, semua tu, kalau mereka syirik, la habita anhum ma, nescaya musnahlah daripada mereka oleh apa yang telah mereka lakukan. Ya, adakah para nabi, para rasul melakukan syirik? Tidak. Ya, ini hanyalah sebagai memberatkan soal syirik tu. Ya, memberatkan soal syirik. Ya, hatta kalau kata para nabi pun melakukan syirik, akan habis rosak amalan mereka. Tapi tidak berlaku. Karena Allah Ta'ala jamin, ya, kemaksuman para nabi, kemaksuman para rasul. Ya. Cuma sebagai amaran kepada kita, jaga-jaga. Jangan sesekali terlibat dalam syirik. Kalaulah para nabi, para rasul pun, kalau terlibat syirik pun, amalan rosak. Kalau kita pula, sama lah. Ya. Kita tak ada pangkat apa. Allah Ta'ala tak pilih. Lagi-lagilah. Ya, itu sebagai amaran kepada kita. Baik, kemudian kata Allah, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Itulah golongan yang kami berikan kepada mereka akan hukum itu kitab, hukum dan juga kenabian. Allah Ta'ala bagi perkara-perkara besar, ya, perkara-perkara besar kepada mereka yang telah disebutkan namanya dan juga zuriat keturunan mereka ini. Ya. Kemudian fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qaumul laysu biha bikafirin. Kalaulah kufur dengannya, dengan kenabian, ataupun kufur dengan kitab dan hukum dan juga kenabian,
Ya. Jadi Rasul datang bawa Nabi Muhammad bawa Quran, bawa hukum, ketetapan Allah, bawa kenabian dan kerasulan. Tapi mereka masih lagi engkar, kufur, tidak percaya. Ya, kalau masa ayat ni diwahyukan Arab Quraisy lah. Ya, Arab Quraisy, siapa-siapa lah. Masuklah kita padanya masih lagi kufur. Terang Quran, hukum dan juga kenabian, ya. Jadi Quran dia bagi panduan, dia ada pelbagai perkara, ya. Saya ada baca satu. Kata mukjizat Quran ni. Kenapa iddah wanita 4 bulan 10 hari mati suami dia? Pasal nak bagi dia tahu mengandung ke tak mengandung. Salah satu sebab. Tapi kalau sebab dia nak tahu mengandung tak mengandung, kena tunggu 4 bulan kan? Ha? Suami dia mati semalam, kena tunggu 4 bulan, tahu mengandung tak mengandung? Tak. Tak kan? Ha. Jadi tak payahlah iddah 4 bulan 10 hari. Ha. Ha. Orang melamar kan tahu, 4 bulan lama kan tu. Lama kan? Lama kan? Ha. 4 hari sudah lah. Cepat sangat. Kan? Sedih 4 hari sudahlah. Ya, untuk adik-beradik 3 hari kan. Nabi bagi 3 hari je untuk adik-beradik, mak ayah 3 hari. Untuk suami 4 hari, lebih sikit. Nak tahu mengandung 4 hari, 3 hari lepas mati suami cek tengok. Oh, tak mengandung. Dah, habislah dah. Kenapa nak tunggu 4 bulan 10 hari? Hukum Allah tu. Rupanya, dalam kajian sains, menyatakan bahawa DNA suami itu masih ada dalam tubuh isteri dia. Ya, hasil hubungan bersama suami isteri masih ada lagi. Jadi kalau dia kahwin dengan lelaki lain, campur aduk. Lebih kurang begitulah. Boleh kaji tengoklah. Jadi sains menyatakan lepas 4 bulan baru clear habis. DNA suami itu, sperma suami baru clear habis. Okay. Kan? Kajian membuktikan. Baru kita nampak. Saya pun duduk ni, kenapa lah 4 bulan 10 hari? Kalau bercerai, kan? 3 bulan je, 3 kali suci. 3 bulan lah lebih kurang kan? Ya. Ni 4 bulan, tambah sedih sikit. Semua kan? Dia kumpul-kumpul. Ada beberapa sebab. Salah satunya ialah sedih, nak tahu mengandung tak mengandung, nak buang. Hikmat moden ni, hikmat zaman moden, nak buang DNA suami yang dah mati tu. Ini nampak kebenaran Al-Quran sebagai satu contoh, ya, sebagai satu contoh. Baik, jadi Allah tidak berhajat kepada iman kita. Allah tak berhajat kepada iman kita. Kalau kamu engkar, kalau kamu kufur, tak apa. Faqad wakkalna biha qauman laysu biha. Nanti Allah ganti balik, tak ada masalah. Nanti kaum yang lain. Ya. Karena Allah tak berhajat kepada iman kita. Kita yang berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina hadallah. Itulah golongan yang Allah taala bagi hidayah. Ya. Fa bi hudahu muqtadih, maka dengan hidayah mereka, ya, mereka dapat hidayah. Bagaimana mereka patuh kepada perintah Allah, iqtadi, ikutlah mereka. Bagaimana mereka hidup, ikutlah cara hidup mereka. Bagaimana mereka sabar, bersabarlah cara mereka. Ikutlah, iqtadi, ikutlah. Sabar cara. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana para rasul ulul azmi bersabar. Sampai tahap sabar. Sebagaimana Nabi Nuh sabar, Nabi Ibrahim sabar, Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar, Nabi Muhammad SAW sabar. Fasbir kama sabara
ulul azmi minar rusul. Sabar sebagaimana ulul azmi bersabar. Itu iqtadi. Ikutlah mereka. Ya. Jadi panduan yang terbaik adalah ikut golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita boleh bacalah cerita Nabi Ishaq, ambil panduan, cerita Nabi Yaqub, cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi Isa, Ilyas dan sebagainya, tu semuanya ada iqtida, ya, ikutan yang baik bagi kita. Ya. Dan ikutan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kamu alaihi, atasnya, atas menyampaikan risalah Al-Quran ini, wahyu Al-Quran ini, aku tak minta ajra, yakni upah, dan aku tidak minta apapun sebagai balasan. Jadi Nabi Muhammad SAW, dia bukan nak gaji, dia bukan nak upah. Ya. Tapi semua ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini, bagaimana kita pada hari ini bila menyampaikan dakwah, kita menetapkan harga. Kita menetapkan harga. Ya. Ada satu tu, saya tak boleh sebut nama lah. Saya terlibat kan. Setuju dah? Setuju dah? Ya, panggil dia ceramah, setuju dah? Bayaran itu? Lagi 3 hari, 4 hari ikut program nak jalan, PA dia call. Dia tanya, boleh tak naikkan lagi? Oh ya. Jadi kalau boleh naikkan lagi, harga baru, harga asal dah setuju lah. Dah masuk syarat dah. Harga baru, kita on lah. Kalau tak boleh, minta cari orang lain lah. Pasal dia mungkin nak pergi tempat lain kan. Yang lebih. Ya. Jadi agak-agak masuk tak dalam qul la as'alukum alaihi ajra. Panggil macam dia. Dah setuju dah tu, setuju dah. Elok dah, kita pun dah ambil kira dah, kita dah ambil kira perjalanan dia, okey dah. Kita dah ambil dia 3-4 hari lagi saja demi harga. Pasal iklan dah keluar apa, kalau orang datang tak ada minta maaf, penceramah yang kita asal tak dapat hadir ke apa ke. Kalau sakit gigi tak apa lah kot, demam kan dia ada ceramah tempat lain pula kan. Jadi adakah sikap kita, sikap golongan yang nak minta upah gini ni, tetapkan harga gini berlawanan dengan qul la as'alukum alaihi ajra. Berlawanan kan? Minta lebih, demand. Kan? Demand. Tu kita kena tengok. Kalau bukan Quran tak apa, kalau ceramah ekonomi ke, ya, ceramah motivasi ke, ni nak ceramah agama, nak sampaikan dakwah. Tapi harga mesti sekian. Ya. Kalau dia ada madrasah, dia nak support madrasah dia, tu wallahu a'lam kan. Ya. Kalau dia kutip derma asing tak apalah, itu tabung untuk madrasah saya kan. Mana tuan-tuan bayar saya lain. Itu kan. Madrasah saya siapa nak derma lah. Ini dia fikir sekali. Jemput dengan madrasah saya sekali.
Ah, bil elektrik bulan nombor semua tu kita kena kira sekali tuan-tuan Ah, jadinya. Jadi saya bimbang tu. Bimbang kita berlawanan dengan konsep qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah. Ya walaupun minta upah tu harus minta upah nak ajar Quran tu harus. Tapi bila kita keterlaluan tu kita berlawanan dengan ayat ni. Hmm. 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 Ya, itulah. Ya. Amin kan? Ya, yang lebih arif tu. Dia adalah dalil menghalalkan pula ni. Dia ada dalil menghalalkan pula. Kita pun susah kan. Dia apa? Ada dalil kan. Kalau dia tak buat, tak apa. Dalil haram. Kalau dia buat, dalil halal lah. Jadi, banyak macam itu. Tapi kita kena insaf. 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 Jadi kita lah kena main peranan. Ustaz nak minta lebih, minta maaf. Kita pula. Kami nak menganjurkan Ustaz minta lebih. Jadi kita cari orang lain lah. Kita kena ni lah. Kita kena jagalah. Jangan kita duk ikut flow dia. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kita kena pegang. Qul la as'alukum alaihi ajra. Ya. Macam mana? Boleh juga. Itu lagi bagus. Ya, pandai-pandailah kita tentukan. Yalah penceramah tu dari Johor, takkanlah kita bayar 200. Tol, minyak dan sebagainya kan, drive kan. Saya pernah kena. Saya pernah kena. Bukan sini. Jauh. Dia arah belah utara, dia nak masuk ke arah Ipoh apa semua tu. Kan? Tahu. Jadi saya malas nak bawa. Saya carilah seorang pemandu. Bawa dia kan. Dapat bagi upah kan dia kan. Mandu kat 2 jam setengah, 3 jam. Tengah jalan belanja makan apa semua kan. Tun. Balik-balik dia bagi 150. 3 jam mana lagi. Kan dia tahu dah kita pun tak kata apa lah. Tak kata apa. Lepas pun saya tak nak minta. Saya minta satu. Yang kedua, belah selatan. Belah selatan. Bulan puasa. Saya kata bulan puasa ni nak pergi macam mana? Tak apa, dia kata datanglah apa semua kan. Kita buat motivasi sikit pada staff-staff sekian ni. Pukul 9 pagi. Saya tolak sebelum sahur. Sahur tengah jalan. Kan? Pukul 9 start apa semua bulan puasa. Makan apa dak kan. Sahur setengah jalan. Balik. Habis pukul 11 apa. Tak ada jamu makan apa lah pasal bulan puasa. Balik. Itu sekupang pun dia tak payah. Diam je lah. Diam je lah. Dan macam mana? Pasal qul la as'alukum alaihi ajra. Jadi pegang sangat orang ketua kepala kita. Dia ketuk kepala kita lah. Dia ambil tu. Tak apalah. Tak apalah, Allah bagi rezeki insyaAllah. InsyaAllah Allah ganti. Baiklah, kita berhenti setakat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.